Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas sejarah tahun 4. Saya, Puan Siti Nur Izzati binti Syuib akan mengajar sejarah untuk kelas 4 Pintar. Baik, apa khabar semua? Hari ini kita akan belajar unit 1, mengenali sejarah. Baik, cikgu akan terangkan buku yang akan kita gunakan sepanjang tahun ini. Okey, yang pertama buku teks sejarah tahun 4 dan yang kedua satu buku nota sejarah. Untuk kali ini, kita akan belajar mengenai pengertian sejarah, sumber sejarah dan juga kaedah penyelidikan sejarah. Apa itu sejarah? Sejarah ini merupakan peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lalu. Maksudnya, sejarah bukanlah sejenis mitos, bukanlah cerita rekaan daripada orang dulu-dulu dan bukanlah cerita dongeng. Sebagai contoh, kita dapat lihat dalam muka surat 4 buku teks sejarah. Okey, tengok gambar. Ada gambar pendudukan Jepun di Tanah Melayu pada tahun 1942 sehingga 1945. Ini adalah contoh peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lalu. Untuk pengetahuan kamu, kita ada beberapa pandangan sejarawan tentang pengertian sejarah. Kita masih di buku teks muka surat 4 dan 5. Baik, yang pertama, cuba tengok gambar. Gambar tersebut merupakan gambar seorang sejarawan yang bernama Herodotus. Beliau berpendapat bahawa sejarah ni adalah penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukan sesuatu tindakan itu. Baik, gambar kedua menunjukkan sejarawan yang bernama Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun berpendapat bahawa sejarah ni sebenarnya membicarakan tentang peradaban manusia. Maksudnya, kemajuan sosial, kemajuan bangsa dan perubahan yang berlaku. Dan gambar ketiga, siapakah sejarawan tersebut? Beliau merupakan Dr. Muhammad Yusuf bin Ibrahim. Beliau berpandangan bahawa sejarah ini adalah catatan atau rekod sesuatu peristiwa yang telah berlaku. Apakah pula sumber sejarah? Baik, sumber sejarah merupakan maklumat yang tepat tentang sesuatu peristiwa yang telah berlaku. Kenapa ia penting? Kenapa sumber sejarah ini penting kepada kita? Sebabnya, ia adalah bukti bagi memahami sesuatu peristiwa yang telah berlaku. Baik, sumber ini terbahagi kepada dua, iaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber yang pertama dan ia masih dalam bentuk asal dan belum diolah oleh sesiapa pun. Sebagai contoh, kita ada fosil, manuskrip, dokumen rasmi dan juga artifak. Okey, kemudian kita akan lihat sumber sekunder. Sumber sekunder berbeza dengan sumber primer. Sumber sekunder adalah penulisan yang dihasilkan daripada sumber asal. Baik, sumber sekunder bermaksud seseorang atau sejarawan mengolah sumber primer dan menerbitkannya di dalam bentuk buku, majalah, risalah dan juga akhbar. Baik, mari kita lihat contoh-contoh sumber primer. Kamu boleh rujuk pada buku teks muka surat 6. Baik, kita ada fosil, kita ada manuskrip tulisan tangan,
Kita juga ada artifak. Kita juga ada dokumen rasmi. Bagi sumber sekunder pula, ia adalah penulisan yang dihasilkan daripada sumber-sumber asal. Ia dihasilkan daripada sumber primer tadi. Baik, jika dilihat dalam buku teks muka surat 7, kita ada contoh sumber sekunder seperti buku, majalah, risalah dan juga akhbar. Baik, semua penulisan yang telah diterbitkan ini, yang telah dihasilkan ini adalah berasaskan sumber asal. Baik, pernah tak kamu terfikir macam mana orang-orang pada zaman dahulu tak dapat tahu tentang sejarah? Kita ada 3 kaedah yang digunakan untuk mendapatkan maklumat sejarah. Okey, iaitu kaedah arkeologi, kaedah lisan dan juga kaedah bertulis. Kaedah yang pertama adalah kaedah arkeologi. Ia adalah proses untuk kita dapat maklumat daripada bahan-bahan tinggalan sejarah. Kaedah ini dilakukan melalui proses gali cari, atau nama lain proses ini adalah ekskavasi. Baik, apabila pakar arkeologi melakukan proses ini, mereka telah menemui banyak benda, termasuklah fosil, tembikar, barangan logam dan juga kulit siput. Kemudian, kita juga ada kaedah lisan bagi mendapatkan maklumat tentang sesuatu peristiwa bersejarah. Baik, kaedah lisan merupakan proses untuk kita dapatkan maklumat melalui temu bual. Kaedah ketiga adalah kaedah bertulis. Ia merupakan proses untuk penyelidik mendapatkan maklumat daripada tulisan dan lakaran. Maklumat ini diperoleh daripada dinding gua. Kita juga dapat maklumat daripada kayu, batu dan juga bahan bercetak. Okey, jika kamu dapat lihat pada gambar yang ada dalam buku teks muka surat 9, ia adalah lukisan pada dinding gua Tambun yang terletak di Perak. Okey, ni betul-betul ada dan telah dijumpai oleh penyelidik. Jadi, menggunakan ketiga-tiga kaedah ini, pengkaji atau penyelidik dapat mencari maklumat tentang sesuatu peristiwa. Pengkaji boleh pilih mana-mana kaedah yang dirasakan sesuai untuk mengkaji sesuatu peristiwa itu. Okey? Kaedah inilah yang akan memberi ruang, yang akan membolehkan pengkaji menghasilkan penulisan sejarah yang berkualiti, yang mana penulisan itu dapat kita baca pada hari ini. Baik, sekarang adalah masa untuk tugasan. Tugasan yang pertama, salin nota ringkas berkaitan dengan sumber sejarah dan kaedah penyelidikan sejarah dalam bentuk peta buih. Maksudnya, kamu perlu buat nota ringkas, nota pendek sahaja tentang sumber sejarah dan juga kaedah penyelidikan. Okey, dalam bentuk peta buih. Jika kamu dapat lihat, saya tunjukkan anak panah ni, anak panah kuning, peta buih. Tajuknya kamu tulis di tengah-tengah. Contoh tajuk sumber sejarah. Okey, apa sumber-sumber sejarah yang kita dah belajar tadi? Buat dalam bentuk peta buih. Baik, faham? Tugasan kedua, cikgu nak uji minda kamu. Okey, kamu perlu jawab soalan-soalan ni dalam buku nota sejarah. Cikgu ada beri 3 soalan. Kamu boleh rujuk pada buku teks untuk mendapatkan jawapan kepada soalan-soalan yang telah cikgu beri.
Baik, itu saja untuk kali ini. Cikgu harap kamu dapat faham apa yang telah cikgu ajarkan. Jumpa lagi minggu depan. Bye.